Muhammad Al-Fatih, seperti yang kita tengok visual di awal tadi, dia merupakan Sultan Turki yang ke-7 daripada 18 orang Sultan. Yang mana beliau yang digelarkan sebagai Mehmed II adalah Sultan of the Ottoman Empire. Yang mana Empire Uthmaniyah ini merupakan empire yang sangat besar, berdiri kukuh selama 623 tahun. Baginda naik tahta secara rasmi dalam usia yang sangat muda, kira-kira 19 tahun, dan baginda memerintah kerajaan Turki Utsmani selama 37 tahun. Terkenal sebab dialah yang bertanggungjawab dalam pembukaan kota Konstantinopel. Yang mana kita tengok di awal tadi, kota Konstantinopel ini berjaya ditakluki oleh beliau setelah dia mencuba tanpa jemu. Timbul pertanyaan, kenapa dia nak takluk Konstantinopel? Kenapa? Why? What is the because? The because is, dia nak merealisasikan hadis ramalan kenabian. Yang mana Nabi ni, Nabi dia tidak ramal nasib, tidak. Dia ada prophecy of the prophet. Nabi banyak dia punya profesi dia. Dia pernah cerita tentang Osman bin Affan akan mati dibunuh. Dia pernah cerita Ammar bin Yasir akan mati dibunuh. Dia pernah cerita orang Islam akan berjaya masuk Mesir. Dia cerita orang Islam akan berjaya buka kota Konstantinopel. Dalam hadis dalam perang Khandaq, la tuftahanna al-Qastantiniyatu fala ni'mal amir amiruha wala ni'mal jishu zalikal jish. Nabi sebut akan terbukalah kota Konstantinopel, rajanya adalah raja number 1 terbaik dan tenteranya the best tentera, number 1. Hadis ini menjadi rangsangan selama beratus-ratus tahun kepada umat Islam nak merealisasikan bahawa akulah raja itu. Dan tentera-tentera pun kata, kamilah tentera itu. Kita kena ambil maklum, Konstantinopel ini bukan calang-calang kota. Sebab itu Napoleon Bonaparte pernah sebut, kalau dunia ni sebuah negara, yang layak jadi ibu negara dunia adalah Konstantinopel. Konstantinopel ini sekarang kita panggil Istanbul. Istanbul ni asalnya Muhammad Al-Fatih letakkan nama Islambul. Islambul ni Lords of Islam. Tapi Turki moden tukar kepada Istanbul. Piramli ada buat juga Isketambola, sebelah Isketambatu, itu lain pula ya. Dia Istanbul ini, dia paling payah nak diceroboh sebab dia dikelilingi oleh Bosphorus, Marmara dan Golden Horn. Dia ada 7 bukit semula jadi, yang mana kalau musuh nak datang menyerang, padahal bawa parang dengan kerih je lah. Senjata besar tak boleh nak bawa sebab bukit terlampau banyak. 2/3 daripada sepadan kotanya menghadap Laut Marmara dan Selat Bosphorus. Dan dalam laut dia ada rantai. Kalau ada kapal musuh nak masuk, dia akan tarik rantai itu, pecah kapal. Banyak kerajaan-kerajaan seperti kerajaan Kiev di Ukraine pernah cuba serang pakai kapal, tapi pecah. Sebab itu musuh nak memasuki Golden Horn itu mustahil. Keliling kota dia saja ada benteng luar dan juga benteng dalam. Tembok luar 25 kaki, tebal 10 meter. Tembok dalam tinggi 40 kaki, tebal 15 meter. Parit 10 meter, lebar 60 meter. Berdasarkan atas kertas, mustahil boleh menjajah atau nak ceroboh kota Istanbul. Tetapi orang Islam dia nak membuktikan cakap Nabi ni betul. Lalu ada 11 kempen ketenteraan, semuanya gagal. Tahun 34 Hijrah, Sayyidina Ali pernah pergi cuba tapi gagal. Bani Umayyah hantar 5 ekspedisi. Muawiyah bin Abu Sufyan pernah pergi, juga gagal. Sehingga meninggallah Abu Ayyub Al-Ansari dan dikebumikan di sana. Begitu juga Sultan Sulaiman Al-Malik, juga gagal. Zaman Abbasiyah, 1 ekspedisi dihantar, juga gagal. Zaman Harun Ar-Rashid. Kerajaan Uthmaniyah sendiri, 2 ekspedisi dihantar. Sultan Bayazid, Sultan Ottoman, beberapa kali dia pergi menyerang, gagal. Sultan Murad, gagal. Akhirnya pada 29 Mei 1453, tiba-tiba Sultan Muhammad Al-Fatih berjaya memasuki kota Istanbul. Macam mana dia boleh masuk? Ini kita akan jawab dalam persoalan-persoalan yang berikutnya. Wallahu a'lam. Muhammad Al-Fatih, kenapa dia begitu hebat? 800 tahun selepas Nabi ucapkan hadis tu, dia berjaya dapat Konstantinopel. 800 tahun dia dapat. Apa sebab? Pendidikan. Pertama kita tengok ayahanda dia. Dia letakkan anaknya nama terbaik, Mehmed As-Sani. Mehmed ni sebutan orang Istanbul lah, cara kita Muhammad.
Muhammad ni nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 4 kali nama ni disebut dalam Quran. Dalam Ali Imran ayat 144, Al-Ahzab ayat 40, Al-Fatah ayat 29. Dan ada satu surah khusus nama Muhammad, dan ayat yang kedua disebut nama Muhammad. Jadi nama ni rupanya memberi kesan pada anak-anak. Sebab itu nama menentukan watak. Ustaz Zakaria, saya ramai jumpa orang bila tanya nama sesuai dengan perangai dia. Ramai. Kadang saya tanya, abang nama siapa? Nama saya Bakar. Oh, abang kerja apa? Bomber. Munasabah. La ilaha illallah. Contoh. Nama Bakar kerja bomber. Munasabah betul. Contoh. Kadang ada tanya, abang nama siapa? Muhammad Saman. Kerja apa? JPJ. Munasabah juga. Munasabah juga. Tak kebetulan. Sebab itu nama ni mustahab. Kalau nama Superman? Jadi Superman tu lain ya. Jadi, tapi jangan kita over sangat. Ada orang terlampau Islamik tak tentu arah. Taruh nama terlampau Islamik pun susah juga. Ada satu kes di Indonesia. Anak dia 7 orang. Dia taruh nama anak dia ikut surah Al-Fatihah. Anak sulung Bismillahirrahmanirrahim. Anak kedua Alhamdulillahirabbil alamin. Hak ketiga Ar-Rahmanir-Rahim. Sampai waladhdallin. Jadi orang tanya, "Wak ni gimana mau dipanggil anak-anak ni?" Dia kata, "Kan ramai nak panggil." Dia kata, "Senang, tak ada masalah." Dia kalau panggil anak dia Al-Fatihah, datang semua datang. Semua datang. Loyo buruk juga wak ni. Tapi yang penting nama mustahab. Muhammad itu begitu barakah sekali. Yang kedua, ayahanda dia hantar dia berguru dengan guru terbaik. Tadi Dr. Izzah dia menyebutkan salah seorang gurunya Syekh Ahmad Al-Qurani rahimahullah. Dia ada seorang guru kerohanian nama Syekh Aq Syamsuddin atau Muhammad bin Hamzah Ad-Dimashqi Ar-Rumi rahimahullah. Dia inilah ulama yang membimbing rohani Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih ni semasa kecil berdasarkan sejarah dia nakal. Degil, tak suka mengaji Quran. Saya ingat semua budak-budak begitulah. Jadi Syekh Aq Syamsuddin ni tak pernah jemu. Dia didik dan dia selalu bagi semangat mu kena ambil Konstantinopel daripada kecil lagi. Dan ayah dia juga hantar dia mengaji dengan 2 orang guru hebat, Syekh Khairuddin dengan Syekh Sirajuddin Al-Habli. Ini belajar akademik, dia belajar matematik, geografi, sejarah, falak, linguistik dia belajar. Dan dengan Syekh Ahmad Ismail Al-Qurani ini, dia tak banyak belajar, tapi ayah dia bagi lesen kalau degil rotan. Degil rotan. Jadi dia banyak didik Sultan Muhammad ni dengan rotan. Sebab itu tuan-tuan, rotan ni pendidikan yang bagus. Sebab itu hasil didikan rotan itulah dia berjaya hafaz 30 juzuk Al-Quran, boleh betul-betul bahasa Turki, Greek, bahasa Yahudi, Arab, Parsi dan juga Latin. Sebab itu rotan mustahab dalam konteks pendidikan anak-anak. Nabi itu penyayang. Tapi anak dah jam 4 umur 10 tahun tak semayang disuruh rotan. Nabi itu rahmat dah. Tapi kalau tak semayang rotan, bukan rotan membunuh, rotan nak menakutkan dia. Orang putih pun walaupun dia adalah Montessori lah, pendidikan itulah, psikologi gerbung-gerbang, dia pun ada, you spare the rod, you spoil the child. Awak simpan rotan, rosaklah anak awak. Strike while the iron is hot. Nak ketuk besi masih lembut, dah jadi besi tak guna, dah mengetuk, dah tak boleh nak dilenturkan lagi. Sebab itu orang Melayu dulu pesan, sayang anak, tangan-tangankan. Sayang isteri, tinggalkan. Belikan gelang lah, ilah ibu tinggal. Buat apa? Belikan gelang lah. Logo. Tapi Ustaz Zakaria, sekarang ni kita merotan anak tak boleh sebarang. Tak boleh nak mengikut cara Muhammad Al-Fatih ni dah. Sebab kita ada undang-undang apa semua. Jadi anak budak zaman sekarang ni dia bukannya takut ke ayah dia. Ada cerita tu, ayah bawa anak pergi semayang. Duduk soh depan. Anak baru 5 tahun. Bukan takut ke ayah dia. Imam rukuk, Allahu Akbar. Bila imam iktidal, sami Allahu liman hamidah. Kain pelekat imam tersepit, celuh punggung. Tak tahulah kenapa tersepit, tersedut, sup gitu. Budak umur 5 tahun, dia tarik ni kan imam. Ayah dia tengah semayang, cerlong ni bahasa Pantai Timur. Dia bulatkan mata dia. Anak dia panah, ayah dia marah. Dia masuk balik kain tu imam tu. Tak melompat tu imam. Sebab itu susah sikitlah nak mengikut cara Muhammad Al-Fatih tu. Yang penting, didiklah anak. Lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Sampai kita tak ada lagi. Wallahualam. Terima kasih. Hadirin hadirat sekalian. Sememangnya, usaha untuk nak menawan kota Konstantinopel adalah sesuatu yang impossible. Mustahil. Sebab Konstantinopel ini di bawah pengaruh kerajaan Rom yang begitu kuat ketika itu. Tetapi Sultan Muhammad Al-Fatih berjaya membuktikan bahawa dengan kegigihan dan perancangan yang baik, dia berjaya.
dan mendapat kemenangan yang unsangkable, yang tidak disangka-sangka. Bayangkanlah, umurnya ketika itu, masa dia tawan Konstantinopel, umur dia baru 21 tahun. Lebih muda daripada Menteri Belia dan Sukan kita. Baru 21 ketika itu, muda lagi. Dan dia tewaskan Maharaja Konstantin ke-11 Palaiologos yang 30 tahun lebih tua pada dia dan pengalaman luas dalam peperangan. Macam mana dia buat? Tadi kita dah sebut di awal. Kota Konstantinopel ni memang dia susun tak boleh nak ditakluk oleh kuasa luar. Laut dia ada rantai. Dan di Museum Istanbul masih simpan rantai itu, kecil sikit daripada meja forum ni je rantai dia. Memang besar rantainya. Tetapi macam mana dia buat? Caranya yang pertama, dia kepung Konstantinopel 53 hari. Dia kepung. Kepung ni bukan berkemah, berkelah. Tak, kepung betul. Sekat makanan, sekat gula, beras, macam contohlah. Semua tak bagi masuk. Lepas itu, cara kepungan ni masih lagi berkesan. Sebab itu kalau negara kita, na'udzubillah, kalau musuh nak kepung, saya ingat dia tak kepung sekat beras. Dia sekat wifi, mati berdiri kita kan gini. Tak ada wifi, meninggal. Forum tak boleh buat. Forum tak boleh buat. Dia kerat je wayar wifi tu, habis kita. Askar kena jagalah wifi tu, minta tolong jaga. Sebab itu, dia kepung 53 hari. Kemudian diserang. Dia bawa 126 buah kapal laut yang terdiri daripada 6 kapal layar yang ada pendayung. Dalam visual awal tadi ada large galleys tu yang ada pendayung dan ada kapal layar. 10 kapal sederhana, ada 15 kapal kecil, 75 bot pendayung besar yang large rowing boats dan ada 20 kapal pengangkut kuda. Tapi macam mana dia nak masuk? Laut ada rantai. Inilah Nabi yang pernah meramalkan. Inilah tentera terbaik sekali. Macam mana yang terbaik? Dia boleh arahkan tenteranya pikul 70 kapal dari pantai Besiktas naik bukit di Galata, jalan kaki 3 batu. Pikul kapal. Kapal naik bukit. Tentera musuh menengok, oh ini memang gana, memang gana. Kapal naik bukit. Ini strategi tak pernah terfikir zaman itu. Dia masuk saja Golden Horn, dia dapat tawan Konstantinopel. Anggota tentera saja dia bawa hampir 1 juta land and naval forces. Dia bawa tentera-tentera berkuda dari Serbia, dia buat perjanjian, ada 1,500 askar berkuda, dan dia guna meriam terbaik zaman itu, dipanggil meriam Basilika. 14 meriam. Meriam tu beratnya 635 kilo, tinggi 8 meter, peluru saja 272 kilogram satu butir. Nak masuk je 2 jam peluru, tapi sekali tembak boleh 2 kilometer, bunyi boleh sampai 20 kilometer. Dan yang lebih sedap ni cerita lah, meriam tu katanya buat di Melaka. Ada pula cerita pula. Wallahualam, ni biar ahli sejarah Melaka dalam kajinya. Wallahualam. Itulah ceritanya lebih kurang. Wallahualam. Datuk pernah sampai Konstantinopel? Pernah sampai. Pernah Istanbul sampai. lah, Istanbul. Istanbul ya. Patut kat cara Datuk sebut. Tapi yang Melaka tu sebab Sultan Mansur Shah, Sultan Melaka yang ke-6, dia memang dapat anugerah Mansur Pasha daripada Sultan Muhammad Al-Fatih. Ada kemungkinan dia yang buat meriam tu. Mungkin benar. Mungkin benar. Kena kaji balik lah. Kena kaji. Suruh Persatuan Sejarah lah. Nanti biar UKM kaji. UKM. UKM kaji. Hadirin hadirat sekalian, mari belajar dari Sultan Al-Fatih. Membantu Islam sangatlah gigih. Tahan bersakit mahu berpedih. Iman pun kuat pantang beralih. Memikul beban tahan ditindih. Dalam berkorban hatinya bersih. Membantu Islam hatinya tabah. Tahan bersakit mahu bersusah. Bekerja keras berkering basah. Menjalankan dakwah tidak berbantah. Tahan berhujan mahu berpanas. Tahan bersusah berpenat lelah. Tahan berlenjin tak kering kain. Tahan berteruk sepepak teluk. Tahan berbagan sepepak hutan. Tahan bertumang berbedak arang. Tahan hidup berkalang leher. Ayuh kita bantu bangunkan agama. Dada beriman, akal sempurna, janji diikat, sumpah dijaga. Menjalankan kerja, hati pun rela. Memikul beban, bermanislah muka. Agama dibina, negara dipelihara. Bekerja keras sehabis daya. Dirgahayu tuanku. Terima kasih.